Ya, untuk waktu ini kita teruskan pula dengan satu lagi diskusi berkaitan dengan Belanjawan Malaysia Madani tentang celik belanjawan. Sebenarnya kita nak bawakan ini kerana pada awal kalau anda masih ingat lagi menerusi pembentangan belanjawan yang telah pun diwawakan sendiri dan disampaikan oleh Perdana Menteri, beliau awal sekali menyatakan tentang apakah agaknya cabaran di segi aspek perbelanjaan kewangan yang Malaysia hadapi dan tidak memberi terlalu banyak seperti kepada rakyat seperti mana yang pernah kita alami sebelum ini. Dan dalam isu kos sara hidup yang ditanggung oleh masyarakat, kita juga perlu berdikari kerana banyak perkara dan juga situasi yang kita kena cari ruang dan peluang bagaimana untuk menambah pendapatan kita. Jadi bagaimana untuk kita celik belanjawan, celik kewangan, ini yang kita akan kongsikan bersama dengan tetamu kita pada waktu ini. Okey, kita perkenalkan tetamu kita iaitu Nur Laluar Rashidah Muhammad Rasiat yang merupakan pengarah National Financial Wellbeing Summit 2023 Asia Pacific University of Technology and Innovation APU. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih menawarkan ni. Ya, Baik, sama-sama. thank you. Okey, baik. Pertama sekali bila cakap tentang celik belanjawan ni kan, celik kewangan, kita nak tahu bagaimana dari segi status dan juga tahap kesedaran dalam kalangan masyarakat berkaitan dengan celik kewangan dalam kalangan masyarakat di Malaysia khususnya. Okey. Ini memang dekat dengan saya isu ni sebenarnya daripada I would say like 8 years ago. Since saya balik ke Malaysia, migrate balik ke Malaysia. Okay, at the moment I think kita berada di tahap average. Kalau kita tengok financial literacy score kita daripada OECD last year 2022, basic kita di average dalam 60. A little bit less than average. Okay, daripada negara-negara lain. Tapi one thing yang I very tertarik is basically Malaysia have a very good higher education system. Okay, for the top 100 university di Asia, okay, di QS ranking last year, 2023 actually this year, basically 36 universiti ada pada Malaysia. Okay. So 1/3 of the top 100 in Asia are from Malaysia. So kita tahu kita punya education system are very quite strong. Strong, steady, sustainable, tapi keadaan yang menyedihkan is kenapa kita punya financial literacy is just average. Kalau ikut apa orang kata, kalau ikut normal sense, kalau ikut sense yang biasa, basically kita patutnya have like a good above average. Tapi itu antara isu-isu yang saya sendiri tak faham sendiri kenapa. That's why for the last 1 year, actually I balik Malaysia in November, and then I joined APU, Asia Pacific University. When I start join, I rasa benda ni, isu ni, jom kita kupas satu persatu. So baru-baru ni macam Monday hari tu, Asia Pacific University host, organize National Financial Wellbeing Summit 2023. Usaha kami sebenarnya nak kongsi awareness, nak kongsi kenapa kesedaran kenapa Malaysia macam ni, padahal kita ada banyak expert, and graduan kita rata-rata, tapi kita punya celik keuangan tu, financial celik keuangan tu berada di tahap average. Okey. Dah dapat jawapan tak melalui summit tersebut? Kenapa? Ada. Okey, apa dia? Ada, tapi sedang kena majukan lagi sebenarnya. Okey, ada, dan saya perlukan perbantuan daripada semua actually. Bukan pasal kita tak boleh nak harapkan government, kerajaan semata-mata. Dia orang dah bagi apa yang dia boleh bagi. 700 million for education, dia orang dah bagi. Okey. Tapi benda this situasi for the nation, untuk demi pertiwi, saya rasa kita perlukan kerjasama daripada semua pihak. Agensi, industri, universiti itu sendiri, ibu bapa. Datuk Panjit Singh, our CEO, dalam officiation hari itu tekankan, ya betul financial literacy diperlukan, tapi sebenarnya kita tak sedar yang parents involvement tu penting. So bantuan parents untuk this thing is basically perlu untuk bantu kita sama nations. So parents jangan ingat hantar anak ke universiti cukup. Anak saya 4 flat macam tu cukup. Sebenarnya mereka mungkin belajar
apa yang diajar tapi mereka tak belajar apa yang sepatutnya dia belajar. So financial literacy is one of the thing. Okey. Jadi sangat penting untuk kita mewar-warkan kepada masyarakat. Benar. Khususnya berkenaan dengan literasi kewangan ini. Exactly. Khususnya kalau kita imbas kembali sewaktu kita berdepan dengan pandemik COVID-19, betapa ramai masyarakat ataupun individu yang kehilangan pekerjaan ataupun tidak mempunyai sebarang simpanan kecemasan langsung. Jadi ianya menunjukkan betapa pentingnya topik ini untuk kita ketengahkan. Jadi mungkin Puan boleh menghuraikan sedikit apa antara strategi-strategi utama yang perlu dirangka, yang diketengahkan untuk kita memperkasakan lagi literasi kewangan dalam hal ini. Sebelum tu kita ambil fakta dulu ya. Betul yang you cakap tadi tu. Kita ambil fakta, saya ambil daripada Rigid Plus Malaysian Financial Literacy Survey 2022 70% daripada kita simpan less than 500 sebulan. 70%. So kita ada 500 je spare sebulan. And then 55% daripada Malaysian sebenarnya belanja lebih daripada yang berapa yang diorang earn. Dan 28% Malaysian yang umur 35 tahun ke atas tak ada lagi dalam diorang punya plan untuk financial retirement planning. So basically macam mana ya? Sebenarnya isu ni kita tak boleh nak bagi pada satu pihak saja. Universiti untuk uruskan anak saya. Saya rasa kita perlukan bantuan. That's why dalam National Financial Literacy Summit saya perlukan bantuan, dan alhamdulillah we have sponsor from CIMB Islamic, daripada FAW Takaful. We have also a lots of others bronze sponsorship. They come and to assist us untuk sampaikan ni kepada semua. So basically one thing that I noticed is basically kita kena bagi kesedaran, apa-apa pun kesedaran. Diorang tak tahu yang simpanan duit tu adalah penting. Diorang macam fikir, I nak simpan duit besok untuk next month, nak pergi holiday, nak pergi Bali let's say, next month. They don't think, pasal COVID datang pun kita tak pasti, I will share pasal ikut 10 years of economic crisis, sepatutnya 2018 kita dah sepatutnya in our downturn. Tapi we are strong that time. The whole world are strong at that time. So kita tengok, dan ekonomis pun cakap, we will not have that 10 years cycle of downturn. But March 2020, everybody terkesan dengan COVID, and it come worse, it come really hit everybody. So semua orang macam, and I think social well-being tu salah satu yang penting. Pasal financial salah satu, tapi social well-being tu, also financial well-being tu is a whole. Daripada keuangan dan social, mental state, physical pun. Kalau tak sihat pun, your mental will not be okay, you tak boleh nak kerja and so on. So basically, integration of keuangan, social, physical, mental adalah penting. So awareness tu kena create. Dan lagi satu yang saya nampak muncul daripada COVID yang baiknya adalah digital finance. Memang macam mushroom, macam cendawan tumbuh. Kita dah boleh invest dengan senang, kita ada robo advisor, kita ada online trading, kita boleh bayar zakat macam online, semua everything online dah sekarang. Correct? So itu antara the good part of, tak adalah the good part of COVID, tapi hikmah di sebalik COVID. Digital finance come in very good way. That is also my initiative with School of Accounting and Finance dekat Asia Pacific University with my boss, Associate Professor Dr. Chong Lily, Head of School. Kami akan initiate lagi satu. Bukan setakat summit tu je berhenti, kami ada initiate lagi satu, insyaAllah pada bulan Mei nanti kami akan namakan Digital Financial Literacy Expo. So it's integration between digital literacy dengan financial literacy, insya-Allah. Insya-Allah. Ini itu salah satu usaha lah. Dan ini merupakan satu usaha berterusan akan dibuat untuk memastikan rakyat Malaysia celik kewangan. Betul. Betul. Kita berada di tahun 2023. Lama. Yang ada sekarang ini mungkin melalui situasi kewangan yang sangat sukar disebabkan kesedaran tu datang lambat. Betul. Jadi untuk mengadaptasi situasi yang ada sekarang ni, duit tak cukup, nak teruskan kehidupan, tak tahu nak urus perbelanjaan macam mana, nak pula sekarang semuanya digital. Kita dah aplikasi pun dah banyak yang canggih-canggih yang buatkan kita berbelanja lebih daripada
daripada apa yang kita ada. Contohnya sekarang beli dulu bayar kemudian. Betul. Dan terasa sekejap. sekejap. Dan satu lagi ialah bila setengah bank ada juga meletakkan satu ruang untuk kita jaga finance kita, untuk kita susun perbelanjaan kita, apa yang kita expense dan sebagainya. Itu juga memerlukan kebijaksanaan individu tertentu. Jadi dalam situasi sekarang, dalam keadaan yang terdesak, macam mana sekalipun orang mungkin akan tetap menggunakan kaedah yang memudahkan mereka. Jadi macam mana soal simpanan tu boleh hadir yang utama sebabkan kita ni pun tak cukup. Betul. Sama. Ya. Sikit. Okey. It's not too late. Orang kata tak pernah ada yang terlambat kan. Kita still boleh buat. Tapi what we do is kita kena sedar. So check and balance tu penting. Check and balance apa ya? Seimbang dan imbang. Ini masalah kalau mengajar bahasa Inggeris. Okay. Check and balance tu penting. So what you can do is kita tak boleh ignorance. Kita tak boleh nak abaikan benda-benda yang memang benda yang kita kena face. Okay. Tak boleh kata besoklah. So what we can do is semua pihak perlu take benda ni serius. Because kesestabilan sesebuah negara adalah dengan apa kata tahap kemampanan, the sustainability of the population itself, the citizen, rakyatnya. So kalau rakyat tak sihat, banyak mana je kita boleh bantu negara. Okay, macam mana kita nak jadi developed countries yang kita impikan selama ni, high income nation country and so on. So basically semua orang kena take the rules. Jangan kata saya ni macam nothing. Picisan, tak perlulah buat apa-apa. No, I think everybody have to be together. Outreach tu, macam I think just before COVID in National FM, I was there. Saya cakap pasal kita dah ada bridge, dah ada jambatan. Untuk pasal modul bagi saya, modul untuk financial kesedaran, how to check your accounts, check all these things are there. Bagus daripada financial education network under Bank Negara, dia ada financial literacy core competence. I think semua advocates semua ada modul yang bagus-bagus. I will not APU kat sini takkan buat lagi satu modul, tak ada. What we do is we want to bring all this module, semua pihak-pihak yang advocates yang mengamarahkan literasi ni, financial literacy ni together. Kami nak kumpul together, kita seberang bridge tu sama-sama, seberang jambatan tu sama-sama. Ramai outreach person yang underserved community kat luar sana yang perlukan, macam orang asli, orang yang berada di luar bandar, di Sabah Sarawak, they want this. They want this, tapi diorang tak sampai. Diorang tak dapat tu. So I think kita ni yang ada kesedaran, ada kemampuan daripada segi tenaga, mungkin tak ada wang ringgit kan, kita tak ada wang ringgit tapi ada segi tenaga ni, why don't kita kumpul sama-sama. Saya kenal ada Arus Academy, lepas tu ada association yang approach saya baru-baru ni, Faham Financial Health of Association Malaysia, baru saja ditubuhkan. They reach me on all this interactive game of investment, how to record your. Kita kumpul sama-sama, masuk dalam Lamborghini ni, tak naklah panggil bas kan, bas tu macam murah. Kita masuk Lamborghini sama-sama dan kita seberang bridge to all the people yang nak. Kita tak boleh macam yang Hani cakap awal, kita boleh nak harapkan kerajaan saja. They already give whatever they can give. So sekarang kita ni yang gunakan sources yang kita ada, kekuatan, keinginan nak living in this beautiful world kan, kita nak kehidupan yang selesa, kita sama-sama cross the bridge. Semua pihak perlu memainkan peranan secara kendiri untuk kita memajukan negara ini. InsyaAllah dengan adanya program-program, inisiatif seumpama ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat untuk kita melahirkan masyarakat Malaysia yang celik kewangan. Bermula dengan meningkatkan kesedaran masyarakat ini, langkah seterusnya apa lagi yang perlu dilakukan untuk masyarakat, khususnya untuk kita memperkasakan mereka dari setiap ruang lingkup? Bagi ruang dan peluang. Bagi mereka buktikan yang bahawa lagi banyak generasi baru generasi baru fikir, because kita mengajar kan, diorang fikir macam apa idea diorang, pendapat diorang tak diterima. Macam kita orang student lah, doktor macam tu kan. So whatever I think, I was like bagi peluang pada mereka. Kerana idea diorang ni outside the box. Macam luar daripada kotak. Outside the box. Macam wow, okay. And then one thing about APU, we have a lots of international student.
And diorang, to be honest, impressed dengan apa yang Malaysia buat dengan AP. We have this, kita orang baru launch APU AKPK Club. Baru juga on the same National Summit. So this international student yang berada di sini macam fikir, oh, Malaysia memang very into this financial literacy. I say yes, we do, because we believe rakyat ni penentu masa depan negara. We do believe that. Dan personal thought saya, mereka ni generation kita. Mereka ni masa depan kita. So kita akan tua kan. Tak lama lagi nak tua dah, insya-Allah. So kita hidup dalam keadaan yang tenang, aman, saksama, yang sustain. So kita our future is in the new generation's hands. So saya rasa bagi peluang kepada generation baru ni untuk bagi pendapat mereka, bagi peluang kepada mereka untuk cakap sesuatu, menyuarakan pendapat. I think Malaysia perlu be open up more, bagi new leader to proceed, generasi baru untuk proceed further, express apa yang mereka nak new. Okay, that is the thing. The good cause, bagi mereka peluang untuk express apa yang mereka rasa, because end of the day, this is mereka lah. Mereka. It is ma'am. Okey, kalau kita bercakap tentang bumi, alam sekitar, kita akan cakap kita sebenarnya meminjam daripada generasi akan datang. Betul. Begitu juga dari segi aspek pembelanjaan, kewangan dan sebagainya. Sebab kalau kita berbelanja lebih sekarang ini, kalau contohnya kerajaan memberikan lebih kepada untuk memudahkan semua, tapi kita akan sentiasa ada hutang dan sebagainya, betul. Maka itu tanggungan tersebut akan terpaksa di bawah beban generasi yang akan datang. So kita boleh guna yang samalah, maknanya kita meminjam daripada generasi yang akan datang. Betul Tuan Ni. Kita tak mahulah kalau dapat gaji hari ini, habis hari ini juga gaji Tuan Ni. Kita kena bijak mengurus kewangan, ukur baju di badan sendiri. Betul. Okey, itu antara perkongsian kita semua berkenaan dengan Belanjawan Malaysia Madani Celik Kewangan. So, pasti ini satu aspek yang sangat penting untuk kita utarakan dalam perkongsian Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nur Laluar Rashidah Muhammad Rasid yang merupakan pengarah National Financial Wellbeing Summit 2023. Terima kasih. Terima kasih Hani, terima kasih Menawar, terima kasih. Selamat Pagi Malaysia. Ya, baik. Untuk waktu ini kita nak bawa kepada anda